Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jelas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita menjalankan majlis kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Pertama-tama sekali kita sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk masih lagi menghirup nafas menghirup udara yang segar, menikmati Alhamdulillah hari ini cuaca yang sangat baik. Ucapkanlah syukur Alhamdulillah kerana semuanya Allah SWT telah berfirman di dalam surah Ibrahim. Ya, Allah berkata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabin syadid. Sungguhnya bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, insya-Allah, dan jika kau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat itu, dan jika kau kufur maka ingatlah azabku amat pedih. Ya, kemudian Allah berkata lagi, ketika mana kita bercakap tentang erti syukur ni, banyak Allah nyatakan Al-Quran, sehingga Allah kata qalilan ma tashkurun, kenapa sedikit sangat hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi sama-sama kita membiasakan diri kita mengucapkan Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah katakan lagi dalam surah Ad-Duha, ya, Allah katakan dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, sungguhnya sebut-sebutkanlah dan nyatakanlah dan zahirkanlah ucapan-ucapan syukur setelah engkau mendapat nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Ya, sedikit sebanyak sebagai permulaan mukadimah. Bersyukurlah kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini seperti yang semua tahu, kita ada program Bikozi yang akan disampaikan oleh sahabat sekolah saya sendiri, insya-Allah, saudara Hazman bin Bahrum, asal daripada Sik Kedah, ya, menuntut di University of Manchester sekarang ini, bawah tajaan Sam Dabi, jurusan ekonomi. Sedikit sebanyak tentang manusia agung yang kita akan mula berkenalan pada hari ini. Ya, kita sebenarnya merindui insan yang bernama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang kita panggil Rasulullah SAW, nama Muhammad. Ya, Muhammad bin Abdullah ini. Siapakah Muhammad bin Abdullah ini? Ya, Muhammad bin Abdullah ini ialah orang yang paling banyak sekali orang letak nama Muhammad dekat nama anak-anak, dekat nama manusia paling banyak ialah nama Muhammad di muka bumi ini. Dan setiap hari orang menyebut nama Muhammad. Ya, dalam azan kita, dalam syahadah kita, kan, ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Okey. Maka sedikit sebanyak kisah yang menarik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia adalah insan yang sangat merindui, ya, orang-orang yang dia sangat sayang umat dia, sampaikan pernah satu hari dia berkata bahawa di hadapan sahabat-sahabat yang lain, dia berkata bahawa sesungguhnya aku merindui saudara-saudaraku. Lalu bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Kan? Lalu apa Rasulullah kata? Sesungguhnya engkau ialah sahabat-sahabat aku. Ya, saudara-saudaraku ialah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi dia mengamalkan sunnah-sunnahku. Mengamalkan sunnah, ikut apa yang Rasulullah buat. Maka sampai begitu sekali Rasulullah, dia merindui orang yang dia tak pernah jumpa lagi. Sayangnya Rasulullah, rindunya Rasulullah, sampai dia tak jumpa kita pun dia kata dia rindu pada kita. Macam kita, kan, tak jumpa lagi, orang kata bakal isteri, bakal suami, tapi kata rindu sungguh. Bayangkan sampai begitu sekali. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya, ketika mana, ya, Rasulullah SAW ni rendahnya peribadi dia, zuhudnya dia, sampaikan di rumahnya dia berbaring hanya beralaskan tikar biasalah, tikar. Kemudian datang seorang sahabat Nabi, datang bagi salam, masuk, ya, Rasulullah tak menyahut, maknanya Rasulullah dekat dalam tengah baring. Lalu dia tengok daripada belakang, dia tengok Rasulullah punya badan berbekas dengan tikar yang Rasulullah tidur, kan. Lalu berkatalah, lalu menangis, sahabat ni menangis. Kemudian tanya Rasulullah, pandang dia, kenapa engkau menangis wahai sahabat, kan? Sesungguhnya aku melihat Maharaja Rom dan Parsi tidur atas katil yang empuk dengan lena, dengan selesanya. Tetapi engkau, ya Rasulullah, engkau orang yang paling mulia di kalangan kami, engkau akhlak yang terbaik, tetapi engkau hanya tidur di atas tikar yang biasa. Kan? Rendahnya diri, zuhudnya Rasulullah SAW.
Jadi tanpa berbicara panjang, insya-Allah saudara Hazman kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang Rasulullah SAW dengan tajuknya pada hari ini, Wa Aini Muhammad. Aku cinta Muhammad, betul? Insya-Allah aku cinta padamu wahai Muhammad. Sekian, jadi saya sebenarnya menjemput saudara Hazman untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina wa min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saudara pengurusi, yang saya hormati Presiden MCOT saudara Farhan, AJK MCOT yang lain, sahabat-sahabat, teman-teman, selamat datang ke majlis yang tak sepertinya ini dengan speaker yang tak ada apa ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk yang bertajuk Wa Aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat kepada siapa dia Muhammad, kita akan melihat kepada apakah sebenarnya sumbangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada ketamadunan dunia. Jelas kan? Ada bukan Islam tak sini? Tak ada? Tak ada? Okey, bagus. Okey, baik. Jangan terlalu. Okey. Jadi sebelum saya bermula, saya bagi masa 3 minit untuk tengok handout yang saya bagi itu. Boleh? Sebab nanti saya nak saudara semua fokuskan kepada jejaka tampan handsome kacak bergaya di hadapan ini, bukan kepada slide. Okey, jadi sekarang khatam dulu slide yang ada di tangan masing-masing sebelum kita bermula. 3 minit dari sekarang. Okey. Selesai semua? Dah tengok betul-betul apa yang ada di tangan anda? Kerana selepas ini kita akan berbicara dengan, saya mahu anda fokuskan kepada saya yang handsome ni. Jadi yang pertamanya saudara, seperti biasa, anda ialah Generation Y. Generation Y menurut para sosiologis, generasi yang dilahirkan selepas tahun 1990-an dan generasi yang dilahirkan dalam zaman teknologi dan juga lambakan maklumat
dan juga ledakkan informasi di medan-medan sosial dan sebagainya. Jadi berbicara dengan generasi Y seperti anda semua pada hari ini. Saya bukan, saya dah tua. Berbicara dengan generasi Y, poyo gila kan. Berbicara dengan generasi Y seperti anda semua pada hari ini, kita semua pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan gunakan pendekatan yang saya cuba untuk meringankan daripada benda-benda yang sedikit berat. Sebab itu saya bagi handout slide. Sebab Big Cozy yang lepas saya dapat komen bahawa penyampaian yang agak berat, dan sebab tu saya bagi isi-isi penting lah di situ. Okey. Jadi dan satu lagi, saya rasa gambar ni sangat self-descriptive. Sebab generasi Y memang macam tu. Kecuali anda lah. Bukan anda yang lain kat luar. Okey? Okey. Untuk memulakan perbicaraan, untuk memulakan perbincangan, perbahasan mengenai siapa sebenarnya Muhammad bin Abdullah, kita akan tengok metod perbincangan. Macam biasa, mana-mana pembentangan saya, insya-Allah saya akan mulakan dengan yang ini dahulu. Bagaimana metod pengkajian kita terhadap sesuatu isu. Yang pertama, kita tengok bagaimana kita mengkaji. Bagaimana kita mahu mengkaji suatu perkara supaya perkara tersebut tidak kering, supaya perkara tersebut sedikit basah, supaya perkara tersebut mempunyai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari sudut intelektual dan idea. Boleh faham? Okey, kemudian kita akan mengkaji dari sudut sebab, akibat, pengajaran dan cita-cita. Daripada sebab dan akibat, kita akan keluarkan pengajaran. Dari situ, kita akan ambil apa cita-cita kita untuk kita menuju ke masa depan. Boleh? Okey. Dan satu ayat Al-Quran yang saya letak di situ, boleh baca di handout masing-masing kalau tak nampak di depan. Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberitahu melalui ayat ini bahawa setiap benda yang berlaku maka kamu perhatikanlah. Perhatikan tu maksudnya bukannya tengok macam ni. Perhatikan bermaksud ambil apa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Ambil essence. Orang putih kata essence, orang Melayu kata jiwa, roh, asma. Apa? Intipati. Terima kasih. Baik. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saksikan bagaimana kesudahan orang kafir yang terdahulu, sedangkan orang-orang itu lebih kuat dari mereka. Bagaimana katanya lebih kuat? Kita lihat saudara. Dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, kita masih belum mampu untuk membina rumah di dalam gua seperti yang ada di Jordan. Kaum Thamud, kaum kepada Nabi Saleh. Seperti mana kehebatan teknologi kita pada hari ini, kita masih belum mampu membina bangunan segagah piramid yang terdapat di Mesir. Kerana apa? Kerana mereka ada teknologi yang kita tidak ada. Kerana mereka ada ilmu yang kita tidak ada. Dari satu sudut, dari sudut tersebut, mereka lebih kuat daripada kita. Kita memang ada komputer, mungkin mereka tidak ada komputer. Tetapi dari sudut keilmuan yang lain, boleh jadi mereka lebih hebat daripada kita. Tapi apa jadi kepada mereka? Bangsa itu mati, kaum itu mati. Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dari muka bumi. Jelas? Okey. Jadi, apa yang saya nak bawakan kepada saudara semua hari ini ialah mari kita lihat daripada hidup Muhammad bin Abdullah, daripada lahir sampailah menjadi rasul, sampailah kepada pembukaan negara Madinah, sampailah kepada pembukaan semula kota Mekah, sampailah kepada hari-hari terakhir sebelum baginda wafat. Apa pengajaran, apa cita-cita yang boleh kita ambil, kita semai dalam jiwa kita demi menuju masa depan yang lebih gemilang, insya-Allah. Faham? Yang belakang semua dah dapat saya? Dah? Okey. Jadi saya tunjuk gambar seorang rakyat Itali yang bernama Dante Alighieri yang hidup pada abad ke-15. Yang ni tak ada dalam handout sebab saya baru teringat waktu dalam kelas yang tadi. Dalam kelas petang tadi saya baru teringat, oh muka orang tua ni kenapa tak letak? Okey juga kalau letak kan. Jadi benda ni saya dah photostat dah. Jadi tak apalah, saya tambah dalam slide je. Okey, jadi siapa yang boleh jawab, siapa yang boleh terangkan siapa Dante Alighieri dan apa yang telah dia buat, saya bagi 5 poin. Saya serius.
5 saat dari sekarang. 1, 2, 3. Tak cik Google. Alright, cik Google. 3, 4, 5. Ada saja bang? Tak ada? Oh, selamat 5 poin aku. Okey. Dante Alighieri telah ialah seorang sastrawan, artis, pelukis, penulis dan orang seni lah, orang seni. Cuma bukan komposer lagu lah. Kalau dia komposer boleh buat lagu untuk Odyssey, insya-Allah. Okey. Dia seorang sastrawan, penulis, pelukis dan sebagainya. Dan karya dia yang paling popular ialah ada 3. Yang pertama Inferno. Yang kedua Paradiso. Dan yang keempat Purgatorio. Dalam bahasa Itali lah. Paradiso merujuk kepada keadaan dalam syurga. Dia cerita tentang pengembaraan dia kononnya. Pengembaraan dia masuk ke dalam 9 gelang-gelang syurga. Purgatorio di mana dia melihat keadaan di purgatory. Dalam terminologi Kristian, purgatory bermaksud di antara syurga dan neraka. Maksudnya tak tahu yang mana satu. Dan yang ketiga Inferno. Dia menceritakan tentang kononnya pengembaraan dia ke dalam 9 gelang-gelang neraka. Dan dalam Inferno, di gelang neraka yang paling bawah sekali, dia nampak seorang lelaki ambil pisau, potong dada sendiri, kemudian cabut jantung sendiri. Kemudian jantung tersebut dimakan oleh burung-burung. Selesai, dada lelaki tersebut jadi elok balik, potong lagi dan perkara tersebut berulang. Dan dia mengatakan bahawa lelaki itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak tanya, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang bangun jawab. Boleh? 5 saat dari sekarang. Tapi ini bukan 5 pound lah. Tak lagi pakai bangun semua. Silakan. Siapa saya nak kacau Luqman. Boleh bangun Luqman? Boleh. Okey, saudara Luqman, soalan bernilai RM2,000. Rupiah. Okey. Jadi siapa sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan anda sedang bercakap dengan orang yang tak tahu apa-apa. Rasul terakhir. Kata Luqman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah rasul terakhir untuk seluruh umat. Muslimah pula. Nak kacau siapa? Nasib baik tak tahu nama. Sebelah siapa? Sebelah Kak T. Tudung hijau. Saya baik, saudari, siapakah Muhammad bin Abdullah? Rasulullah tu ialah utusan Allah. Rasulullah ialah utusan Allah. Okey, katanya utusan Allah. Luqman kata Rasul terakhir untuk seluruh umat. Okey, jadi sekarang kita akan tengok siapa dia sebenarnya Rasul terakhir untuk seluruh umat, kata Luqman. Dan siapa sebenarnya utusan Allah, kata Kak Akilah. Kak Akilah, okey. Jadi tapi Dante Alighieri dia kata Rasulullah ni orang yang masuk dalam neraka. Yang mana satu yang betul? Ni Dante Alighieri diiktiraf sebagai seorang ilmuwan dunia, diiktiraf sebagai seorang sastrawan yang hebat. Luqman ada apa? Lawaknya. Baik, jadi sekarang tujuan saya buat semua ni untuk menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya pada zaman pertengahan Eropah, abad ke-15 dan ke-16, berlaku banyak kesilapan faham mengenai siapa sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Gereja Katolik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa agama Protestan yang sesat.
Gereja Protestan kata Rasulullah bawa agama Katolik dengan versi sesat. Jadi saling duk menuduh Nabi membawa versi Kristian yang sesat lah. Okey. Dan selain daripada Dante Alighieri, ada seorang yang lain namanya Alvaro di Spanyol juga. Dante di Itali, Alvaro di Spanyol. Alvaro ini apa yang dia buat? Dia telah pergi ke depan khalifah. Waktu itu zaman di Cordoba. Di Cordoba, Alvaro telah pergi ke depan khalifah dan telah mengutuk Rasulullah. Dan khalifah pun telah memujuk Alvaro, "Oi, hang tolong berhenti, tolong. Sebelum kaki gua dah ringan lah." Okey, lebih kurang lah. Dah lah, bukan macam tu. Maknanya Sultan memujuk Alvaro supaya hentikan penghinaan terhadap Rasulullah. Itu apa yang Sultan buat. Kemudian dia teruskan menghina lagi. Kemudian Sultan kata, "Sebelum aku gunakan kekerasan, tolong hentikan penghinaan di khalayak ramai ini." Kemudian Alvaro tak makan saman, kutuk lagi Rasulullah. Maka apa yang berlaku, Alvaro telah dibunuh. Dan di dunia Kristian berlaku kesalahfahaman yang amat besar, iaitu disebabkan Alvaro dibunuh oleh khalifah. Maka ini menunjukkan bahawa Islam telah berlaku ganas terhadap orang Kristian dan Kristian perlu melancarkan perang ke atas orang Islam. Dari situlah antara sebab-sebab kenapa perang ke atas Spanyol, kerajaan Islam Sepanyol waktu itu dimulakan. Antara sebab, banyak lagi sebab, tapi itu antara sebab. Jadi kita akan melihat siapa sebenarnya Nabi. Bagaimana? Tadi kita tengok metode perbincangan. Yang pertama bagaimana? Bagaimana kita mengkaji? Seperti biasa, macam yang dulu juga. Saya ulang sekali lagi. Kita akan gunakan apa yang disebut oleh C. Wright Mills, seorang sosiologis, sebagai sociological imagination. Sociological imagination bermaksud kita mengeluarkan diri kita daripada latar masyarakat yang kita berada untuk memikirkan dan belajar tentang sesuatu isu. Contohnya, saya orang Islam. Jadi bila saya nak mengkaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rasa, ni pandangan peribadi seorang yang bernama Hazman Baharum lah, yang handsome ni. Saya rasa, kenapa gue? Saya rasa bahawa dengan cara ini kita boleh dapatkan satu gambaran yang lebih jelas daripada dua belah pihak. Daripada Islam pun boleh, daripada yang bukan Islam pun boleh. Yang Islam kita boleh ambil ulama-ulama sirah seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Katsir dan sebagainya. Yang bukan Islam kita boleh ambil daripada Karen Armstrong dan sebagainya. Ni buku Karen Armstrong yang saya dah tunjuk dulu. Nak tunjuk sekali lagi. Saja syok nak tunjuk. Okey. Jadi dan yang kedua, kaedah yang akan kita gunakan ialah apa yang dipelopori oleh Ibn Rushd dan Ibn Khaldun, yang pernah dituduh sebagai sekular dalam pendefinisian gereja pada zaman sebelum zaman Renaissance. Dia ada waktu itu pertengahan Renaissance, pencerahan. Boleh dapat ni? Boleh dapat? Boleh? 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 Okey. Jadi Ibn Rushd dan Ibn Khaldun telah mempelopori satu kaedah untuk mengkaji sejarah. Kita perlu melihat kepada apa sebab dan apa akibat daripada perbuatan ataupun kejadian yang berlaku. Bukan kita terus menyandarkan bahawa oh ini Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan maka jadi macam ni. Maka benda yang sebegini kalau diambil to the extreme, kata orang kampung saya, maka apa yang terjadi ialah telah menutup pintu-pintu pemikiran. Maknanya orang berhenti untuk berfikir, kenapa benda ni berlaku? Dan apa kesan daripada benda ni? Dapat ya? Okey, adik-adik, anak-anak sekalian. Okey, jadi itu yang pertama. Dan ini buku yang tulisan C. Wright Mills. Kalau siapa nak beli, inilah dia buku dia, Sociological Imagination. Dan untuk memahami lebih kenapa dan apa yang kita akan dapat daripada memahami Sociological Imagination, kita akan buat satu aktiviti. Boleh? Aktiviti ni boleh? Semua ada handout ya? Ada? Muka surat belakang sekali. Yang kosong, yang tak ada apa. Belakang sekali. Okey. Arahan aktivitinya begini. Saya akan bagi satu perkataan, dan dalam masa 2 minit anda perlu menulis 20 perkataan pertama yang ada dalam minda. Jangan blok. Contoh, kalau saya bagi perkataan kahwin, kalau perkataan pertama yang muncul di minda ialah perkataan koyak, maka tulis, jangan blok.
Jangan fikir bahawa koyak ni malulah aku. Ada. Jangan. Apa saja yang terfikir diminta 20 perkataan pertama tulis terus. Boleh? Okey. Ready ya? Saya masak. Okey. Anda boleh set. Okey, semua dah bersedia dengan kertas dan pen? Jeng. Semua dah bersedia? Okey. Okey, perkataan yang akan saya sebut 2 minit dari sekarang, perkataannya ialah kahwin. 2 minit dari sekarang. Dua 20 perkataan pertama. Jangan 200 pula. 20. Jangan blok. Siapa blok pemikiran dia siap. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis. Okey, sekarang anda dah ada 20 perkataan. Pergi ke kawan sebelah. Kemudian bandingkan siapa yang 100% perkataan itu sama, sila angkat tangan. Saya bagi 10 pound. Ni serius. Siapa yang 100% perkataannya dengan kawan-kawan dia, dengan kawan sebelah dia, semua perkataan sama. Ada tak? Ada? Okey. Siapa yang satu perkataan ada sama dengan kawan dia, angkat tangan. Yang ni saya tak bagi duit. Baik. Buat sungguh. Baik. Adik-adik, anak-anak, datuk-datuk, datin-datin, tantri, puantri. Okey, ni boleh bagi perhatian tak kepada saya? Okey. Tadi saya ada tanya, siapa yang 100% perkataan yang sama dengan kawan dia, ada tak? Tak ada. Siapa yang satu perkataan ada sama dengan kawan dia, sila angkat tangan. Yang ni saya tak bagi duit. Siapa yang ada 2 perkataan sama dengan kawan dia? Siapa yang ada 3? Siapa yang ada 4? Siapa yang ada 4 perkataan yang sama dengan kawan dia? Siapa yang ada 5? Oi, 5? Siapa yang ada 6? Oi, 6. Kamu telepati ke apa? Siapa yang ada 7? Okey? Okey, saya menang. Menakjubkan sebab ada 6 perkataan boleh sama. Sebab last saya buat aktiviti ni di camp 9. Woi, ini hampa mimpi setiap malam mimpi yang sama. Okey. 9. Woi, dahsyat. Kali tak
Boleh. Dua tu. Boleh tu. Okey, lawak ya. Okey. Kali terakhir saya cerita sikit lah. Kali terakhir saya buat aktiviti ni ialah di camp syarikat saya. Oh ya, gila. Ialah di camp Sang Nabi. Dia minta list perkataan berdasarkan dia sebut satu perkataan dan dia minta list 20 perkataan dan tak ada seorang pun yang dapat yang sama dengan kawan dia lebih daripada 4 perkataan. Perkataan yang diberi di camp Sang Nabi itu saya tak boleh sebut di sini lah. Nanti saya sebut dengan Abang Taufik secara private. Tanya Cem, saya dah cerita kat Cem. Okey. Kita semua nak tahu? Nak? Okey, jangan marah saya. Ni trainer Sang Nabi tu yang sebut lah. Perkataannya ialah sex. S-E-X. Okey. Jadi apa yang kita nak tunjukkan di sini bahawa sisi pandang, sisi fikir setiap orang itu berbeza. Aku dan kau berbeza. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Jadi setiap sisi pandang orang yang berfikir berbicara tentang perkahwinan. Saya yang masih bujang terentang-tang berfikir macam lain dan 20 perkataan yang akan saya list kalau saya buat aktiviti ini akan jadi lain berbanding dengan saudara berbanding dengan Abang Taufik yang sudah yang postgrad. Jadi setiap orang ini dia melihat satu isu dari sisi yang berbeza. Dan kenapa ada perbezaan? Di situ munculnya beberapa teori dan beberapa kajian bahawa yang mempengaruhi perbezaan ini ialah value consensus. Bab kata seorang sosiologis yang bernama Turgid Parsons, iaitu seorang manusia itu dia dipengaruhi oleh apa yang ada di sekelilingnya, oleh masyarakat yang dia duduk, ataupun dipengaruhi oleh apa yang ada dalam tempat yang dia duduk tu. Saya duduk dengan Hanan, boleh jadi saya dipengaruhi oleh pemikiran Hanan. Saya duduk dengan Syahir, saya akan dipengaruhi oleh apa yang ada pada Syahir. Jadi inilah yang disebut oleh banyak filosofi dan juga pernah disebut oleh Nabi SAW sendiri bahawa kalau kamu nak kenal seorang manusia itu, kenallah kawan dia. Lao Tzu dalam buku Tao Te Ching, saya bawa buku. Tayang sikit. Ni, Tao Te Ching. Pun pernah menyebut bahawa seorang manusia itu dia dipengaruhi oleh kawan dia. Okey? Jadi hari ini kita bukan nak bicara bab kawan. Saya nak tunjuk bahawa setiap orang tu sisi pandang berbeza. Dan sebab itu kita kena mengambil pendekatan keluar daripada apa yang kita ada. Keluar daripada setiap sisi pandang kita, setiap pandangan semesta kita, ataupun dalam bahasa Inggeris world view, dalam bahasa Melayu pandangan semesta. Kita keluar dari situ melihat dengan mata yang segar, fresh eyes. Okey, tu baru metod pengkajian. Okey. Kemudian kita akan teruskan kepada yang seterusnya. Okey, yang tadi boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Boleh? Boleh? Bagus. Okey. Sebab dan yang pertama ini, ayat ini yang secara peribadi saya sangat sukalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami, yakni Allah, mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Kita tengok bagaimana rahmat Nabi SAW itu sampai. Dan sebab itu saya nak membawa kalian semua, nak membawa adik-adik, anak-anak, datuk-datuk, datin-datin, tan sri, puan sri semua di hadapan saya ini untuk melihat, menelusuri sejarah bangsa Arab waktu zaman jahiliah, supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas bagaimana ciri-ciri sosial, ciri-ciri masyarakat yang ada pada zaman tersebut, yang kita boleh katakan bahawa Nabi telah membawa perubahan yang besar. Kita belajar dalam sejarah darjah 1 sampai tingkatan 5. Saya tidak pernah merasa pun dari pembelajaran sejarah ataupun sirah dalam pendidikan agama di sekolah bahawa sebenarnya Nabi telah membawa perubahan yang besar, kecuali selepas saya cuba membaca tentang apa sejarah masyarakat Arab jahiliah. Tak percaya boleh cuba di rumah. Okay? Dan hari ini saya nak kongsikan apa yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah. Saksikan. Okey. Boyo sangat tu. Okey.
Okey, isu penting yang kita nak tengok sekarang ialah apa dia jahiliah? Apa itu jahiliah? Saya letakkan dalam 4 ciri. Yang pertama akidah, yang kedua politik asabiah, yang ketiga ekonomi kapitalisme, dan yang keempat bunuh anak. Sosial lah tu. Ciri sosial dalam jahiliah ni banyak. Cuma saya rasa yang paling banyak orang tahu ialah bunuh anak lah kot. Betul tak? Kau tahu betul? Betul? Okey. Jadi isu akidah. Kita tahu bahawa masyarakat Arab Quraisy zaman jahiliah menyembah apa? Pandai orang perempuan, lagi pandai daripada lelaki macam mana ni? Okey, menyembah berhala, menyembah banyak berhala, sampaikan di Kaabah ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Okey. Jadi dan juga ada 3 berhala paling besar, iaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Yang mana setiap tempel untuk Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat ini ada di Yaman, ada satu di sekeliling tanah Arab itu ada 3 tempel yang paling besar untuk Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Dan daripada sudut pemikiran masyarakat Arab jahiliah, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat ini ialah anak-anak perempuan Allah. Dan sebab itu bila turunnya surah Al-Ikhlas, Allah tekankan bahawa Allah itu tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Selain daripada untuk counter Jesus anak Allah dan sebagainya, inilah dia, bahawa Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat dikatakan sebagai anak perempuan Allah. Jadi kenapa? Okey, jadi kita tengok Nabi mengubah daripada menyembah berhala dan juga Allah kepada menyembah satu saja, menyembah Allah saja. Kita kena tengok sebab apa? Sebab apa masyarakat Arab jahiliah jadi macam tu? Kenapa masyarakat Arab jahiliah tidak menerima dengan mudah? Kenapa? Kenapa? Nampak desperate tak? Okey. Jadi okey, kita melihat bagaimana kenapa masyarakat Arab jahiliah tidak dapat menerima dengan mudah. Dan siapa yang dapat menerima dengan mudah itu memang cukup hebat. Seperti Abu Bakar, Ali dan sahabat-sahabat yang awal-awal beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita tengok iman mereka ini memang sangat-sangat hebat, bersedia untuk mati pada bila-bila masa untuk Islam dan sebagainya. Okey? Jadi zaman itu Allah is the high God ataupun the sky God, Tuhan langit. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat ini Tuhan-Tuhan yang lain, yang menjaga benda-benda lain, yang menjaga tanaman, yang menjaga ternakan dan sebagainya. Kita lihat masyarakat Arab, sejarah masyarakat Arab bermula sejak dari zaman kerajaan Sabah di di mana? Di Yaman. Bermulanya kerajaan Sabah di Yaman, maka di situ kalau saya boleh buat satu peta lah kan. Maafkan saya kerana lukisan saya tidak se-handsome saya. Bermula di bahagian selatan. Di selatan sebenarnya tanah Arab ini, di situ bermulanya penempatan masyarakat Arab. Kemudian tersebar di bahagian Najd dan juga Hijaz di tengah-tengah ini, iaitu di kawasan padang pasir yang gersam dan juga tandus dan juga kering. Jadi bila masyarakat Arab mula tersebar ke kawasan yang tandus, gersang, kering dan sebagainya ini, apa yang berlaku ialah kekurangan makanan. Kekurangan kesusahan hidup, kemarau dan sebagainya. Dan disebabkan itu, mereka memerlukan tempat mengadu untuk menjaga tanaman mereka, untuk menjaga hidupan ternakan mereka, untuk menjaga puak-puak mereka dan sebagainya. Sebab itu berlakunya banyak Tuhan yang disembah. Di situ bermulanya epistemologi masyarakat Arab waktu itu. Kita perlukan banyak Tuhan, satu Tuhan tak cukup Dan di situ jugalah bermulanya politik asabiah. Boleh dapat tak? Boleh dapat? Okey. Politik asabiah waktu itu masyarakat Arab terbahagi kepada puak-puak, banyak puak. Kepada puak-puak berdasarkan keturunan. Maka kenapa perlu bahagikan kepada puak-puak? Sebab seorang-seorang tak boleh hidup. Keadaan cuaca, keadaan gersang dan sebagainya ini, seorang-seorang tak boleh hidup. Maka bila seorang-seorang tak boleh hidup, kenalah berdua lebih baik. Sorry. Okey, kenalah membentuk satu kumpulan, satu bangsa berdasarkan keturunan, satu bangsa lah, satu kumpulan untuk sama-sama pool resource. Orang Melayu kata apa? Mengumpul sumber. Mengumpul sumber-sumber alam dan sebagainya, sama-sama menjaga ternakan dan sebagainya. Dengan itu mereka boleh hidup.
Dan kumpulan ini tak lain tak bukan daripada keturunan. Sila masuk, sila masuk. Tan Sri Anas mengumumkan ketibaan. Okey. Jadi okey, boleh faham macam mana terjadinya politik asabiah ini? Boleh faham Dan kalau saudara semua nak tahu, politik asabiah ini satu waktu yang sangat menarik lah saya kira. Setiap kumpulan, setiap bani itu ada hak untuk bunuh orang daripada bani lain suka-suka hati. Contohnya saya dari Bani Hazman, Haziq dari Bani Haziq. Kan? Hari ini saya keluar bunuh seorang budak daripada Bani Haziq dengan rasa tak bersalah. Satu hari nanti Bani Haziq akan membalas dendam dengan menghantar seorang assassin untuk membunuh salah seorang ahli daripada keturunan saya. Jadi macam ini ialah apa yang latar sosial yang berlaku pada zaman jahiliah sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Allah. Ini yang berlaku. Undang-undang hanya ada dalam puak sendiri. Dengan puak orang lain bebas. Nak mencuri, nak merempak, nak membunuh tak ada masalah. Tapi kalau sekali kita membunuh orang dari puak sana, puak bersedia kerana puak sana akan membunuh salah seorang daripada puak kita balik. Macam puak Uchiha, apa dia lagi? Uchiha apa? Nara kan? Yoga tu lah. Tak faham ke? Tak? Oh, dia tak faham. Okey. Tua-tua pun tengok Naruto ni. Okey. Jadi selesai tentang politik asabiah, kemudian kita teruskan kepada sistem ekonomi pada zaman jahiliah. Saya sebut dalam siri Bikozi yang lalu, kapitalisme ini banyak persamaan dengan Islam, tapi bukan semua. Dari sudut riba memang Islam harapkan, tapi ada dalam kapitalisme. Itu yang tidak sama dengan Islam. Benda yang sama dengan Islam ada beberapa benda yang saya sudah terangkan dulu. Jadi saya tak akan masuk isu itu sekarang. Tapi apa yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliah waktu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku samalah waktu itu samalah dengan apa yang berlaku di Wall Street pada tahun 2011. Pada tahun 2010-2011. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita bahawa tengok sejarah dan belajar daripada sejarah. Sebab itu George Santayana pernah kata, orang yang dia tak ingat sejarah dia akan ulang. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pada zaman Arab Jahiliyah, dengar? Pada zaman Arab Jahiliyah, saya suruh dengar. Okay. Pada zaman Arab Jahiliyah waktu itu, apa yang berlaku ialah orang Arab memang terkenal dan pandai dalam menguruskan perniagaan, dan juga tempat Mekah itu sendiri menjadi tempat tumpuan orang ramai, dan syarikat-syarikat di Mekah berkembang biak bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi bila syarikat di Mekah berkembang biak bagai cendawan tumbuh selepas hujan, apa yang berlaku ialah kapitalisme tanpa nilai telah membiak, telah meningkat dengan hebat sekali. Jadi bila kapitalisme tanpa nilai ini telah meningkat dengan mantap sekali, maka apa yang berlaku ialah orang yang kaya menggunakan kekayaan dia untuk cari duit lebih dengan memiskinkan yang miskin, melagi miskinkan yang miskin, dan benda itu berterusan, penindasan berterusan dan sebagainya. Sebab itu bila Nabi datang, waktu itu currency belum lagi guna fiat money ya. Tahu fiat money tu? Wang kertas. Belum lagi guna fiat money. Jadi sebab itu bila Nabi datang, hadis Nabi sebut bahawa pertukaran ataupun transaksi satu benda itu perlu dilakukan pada masa itu juga. Sebab dan benda ini kalau sesiapa yang belajar ekonomi, sains duit ini orang tahu? Allah lupa. Astagfirullahaladzim. PPP, Purchasing Power Parity, dan juga inflasi. Berubah masa, berubah nilai. Jadi apa kaitan? Tak ada kaitan. Ekonomi waktu itu, apa yang berlaku ialah kapitalisme yang tidak nilai. Yang kaya semakin menindas yang miskin. Yang miskin tak dapat hak untuk naik ke atas. Jadi itu apa yang berlaku pada zaman
jahiliah, kapitalisme yang tiada nilai. Islam datang, Islam membawa nilai dan memperbaiki kapitalisme itu. Prinsip kapitalisme masih ada dalam Islam, tetapi apa yang berlaku ialah hasil akhir. Saya nak cadangkan satu buku ditulis oleh Amartya Sen. Amartya Sen seorang profesor dekat Cambridge, pernah menang hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Buku dia 200 lebih muka surat dia, tak tebal pun, nipis ya. Tajuk dia Development as Freedom. Dan hujahnya yang menarik pada kesimpulannya ialah mungkin duit boleh digunakan sebagai means, bukan sebagai end. Faham tak apa dia mean ataupun end? Means ini ialah cara untuk kita dapatkan sesuatu. End ini ialah matlamat akhir. Jadi mungkin duit ini kita boleh gunakan sebagai cara untuk kita dapatkan sesuatu yang lebih baik daripada duit itu sendiri. Bukan kita buat sesuatu semata-mata kerana nak dapat duit. Boleh faham? Boleh faham? Saya rasa ada yang dah baca buku tu, sebab itu bacaan wajib untuk orang yang ambil development. Aslam dah baca? Aslam baca dah? Okay. Kemudian sosial. Dari sudut sosial, bunuh anak, kan? Yang paling famous sekali kalau sebut pasal zaman jahiliah, saya rasa, saya yakin, nekat, tekad dan itikad saya percaya mesti bunuh anak. Saya, kan? Jadi, kenapa berlakunya bunuh anak? Ini kita kena faham. Bila kita sebut bunuh anak, orang Arab jahiliah bukan saja-saja nak bunuh anak. Ada sebab. Jadi saya nak seorang-seorang lah bagi sebab. Fadli. Oh. Sila. Bangun. Saudara Fadli ya. Boleh terangkan kepada sidang dewan sekalian. Yang berhormat, boleh terangkan kepada sidang dewan sekalian, apa sebab orang Arab jahiliah bunuh anak? Okey, jawapan Fadli ialah SPM lupa. Muslimah pula. Antara Fadli dengan Muslimat, yang mana satu lebih hebat? Okey, siapa dia? Sekali kena perkenalan, saya ingat nama. Sebelah Kak Lina. Sila. Boleh saudari terangkan kenapa masyarakat Arab jahiliah bunuh anak? Kenapa? Ya, anak perempuan. Masalah apa dan kenapa masalah itu berlaku? Okey, setengah markah. Okey. Ini yang saya katakan kelemahan pengajian sejarah di Malaysia. Di sudut SPM. Profesor Naqib Alatas pernah menulis satu buku, Historical Facts and Fiction, menerangkan tentang apa yang berlaku dalam pensejarahan alam Melayu. Contohnya dalam isu-isu yang melibatkan benda-benda mitos, Merung Mahawangsa, Semut Raya dan sebagainya. Semut Raya tu maksudnya semut besar. Jadi Prof. Naqib Alatas telah memurnikan semula pensejarahan dengan menulis Historical Facts and Fiction. Buku dia, kulit dia warna putih, depan dia ada gambar tulisan khat macam ayam, tapi saya pun belum dapatkan lagi buku tu. Sangat menarik. Di kedai-kedai buku di Malaysia susah nak dapat. Jadi kalau nak dapatkan, boleh dapatkan melalui orang-orang hakim lah kot. Hakim ialah himpunan keilmuan Islam, sebuah pertubuhan yang telah ditubuhkan di ISTAC, Islamic Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC, yang telah diasaskan secara bersama oleh Prof. Naqib Alatas, Anwar Ibrahim dan beberapa orang ilmuwan Islam yang lain di UIA, berpusat di UIA, kan Syahid? Jadi di ISTAC ini banyak program berkaitan dengan pemikiran, falsafah, ekonomi dan sebagainya yang dilakukan untuk menguarek kembali khazanah-khazanah ulama-ulama Islam dalam benda-benda ini. Jadi okey. Saudari nama Anim. Saudari Anim sebut bahawa bunuh anak akan mendatangkan masalah pada masa hadapan. Bila saya tanya masalah apa dan kenapa masalah itu berlaku, jawapan yang tinggalkan ialah tempat kosong lah dalam kertas jawapan SPM. Jadi okey, saya terangkan bahawa
sebab sebenar kenapa masyarakat Arab membunuh anak ini. Sebab yes, betul, mendatangkan masalah pada masa hadapan. Masalah apa? Masalah kekurangan resource, kekurangan sumber makanan, kekurangan sumber untuk mereka hidup dalam keadaan di tanah gersang Arab yang tidak ada sumber itu, yang kering, yang kemarau, yang binatang ternakan pun tak dapat hidup dengan baik, semua-semua itu. Jadi sebagai kaedah, orang kampung saya kata population control, maka apa yang dibuat ialah membunuh anak perempuan. Sebab anak perempuan ini dilihat sebagai akan mendatangkan masalah. Waktu itu statistik, ada statistik tu. Waktu itu anak perempuan dengan anak lelaki, kebarangkalian untuk mati pada kelahiran anak lelaki adalah lebih tinggi. Jadi sebab itu ketika Nabi dilahirkan, bapa saudara dia semua buat duri. Termasuklah Abu Lahab, Abu Jahal, semua yang akhirnya menentang Nabi. Waktu Nabi dilahirkan semua gembira. Sebab waktu masyarakat Arab waktu itu nak dapat anak lelaki punya payah. Dan sebab itu juga bila dapat anak perempuan dia pun jadi tension. Itu cara yang mudah untuk difahami lah. Tapi bila dapat anak perempuan, ini dianggap akan menghabiskan resource yang mereka ada untuk meneruskan hidup sebagai satu puak. Dan itulah metod population control yang telah diamalkan oleh masyarakat Arab. Mereka menganggap ada anak perempuan, nanti hidup aku akan terancam. Ada anak perempuan, aku akan tak cukup makan. Itu yang telah dipegang oleh masyarakat Arab. Ya? Apa dia? Silakan. Lelaki lagi banyak makan ni perempuan. Saya belum berkahwin, jadi saya tak dapat untuk mengesahkan fakta ini. Saya masih bujang. Berita baik. Okey. Kemudian sebab itu saya kata kita melihat kepada apa sebab terjadinya kebobrokan sosial zaman jahiliah supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas. Perubahan yang Nabi bawa ini membawa satu paradigma baru kepada persejarahan dunia. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Seterusnya kita dah tengok tentang sebab. Sebab daripada apa yang Nabi bawa, Nabi sebagai rahmat kepada seluruh alam. Sebab zaman jahiliah itu apa yang berlaku, kebobrokan akidah, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sekarang ini akibat selepas Nabi datang, Nabi bawa segala apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dah wahyukan. Kita lihat apa akibatnya. Yang pertama, paradigma masyarakat, sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan oleh mana-mana manusia pada zaman tersebut, tetapi percaya dilakukan oleh Nabi. Kita baca dalam buku sejarah tingkatan 4, Nabi mempersatukan antara Aus dan Khazraj, settle. Kita tak merasa apa benda yang hebat sangat dengan mempersatukan Aus dan Khazraj. Sebab waktu itu untuk mempersatukan dua puak adalah satu benda yang mustahil dalam kalangan masyarakat Arab. Sebab inilah, sebab resource. Sebab kita mau pool resource untuk puak kita saja. Puak lain mana boleh dapat resource yang kita dah kumpul. Jadi kalau puak lain dapat juga resource yang kita dah kumpul, matilah kita. Macam itulah. Itu apa yang dipegang oleh masyarakat Arab waktu itu. Jadi bila Nabi datang secara ajaib, Nabi telah mempersatukan antara puak-puak yang bertelagah di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Dan kalau nak baca dengan lebih mendalam, tentang isu ini dan juga sumber-sumber yang berkaitan, bolehlah dapatkan buku Karen Armstrong di depan, Amazon RM1.5. Dan yang kedua, okey, boleh dapat paradigma masyarakat tu? Boleh Boleh? Okey. Yang kedua, nilai Islam, ekonomi, politik dan sosial. Saya dah sebut tentang ekonomi tadi, Islam membawa nilai. Prinsip kapitalisme masih ada dalam Islam. Prinsip kapitalisme ada dalam Islam. Nak tahu lebih, datang ke Sheffield 17 hari bulan ini, insya-Allah. Yang di Sheffield itu program anjuran iLoveIslam.com, promo. Program anjuran iLoveIslam.com, program Day of Islamic Thought, Do It, bertemakan Islam dan kapitalisme. InsyaAllah panelis merupakan yang pertama Saudara Afif Abdullah, salah seorang fellow di IDEAS, Institute for Democracy and Economic Thought, Economic Research, yes.
Institute for Democracy and Economic Research. Kemudian yang kedua, salah seorang ustaz yang belum lagi confirm untuk datang, tetapi insya-Allah seorang ahli agama yang ada autoriti untuk berbicara tentang Islam. Dan yang ketiga, jejaka kacak di hadapan anda ini, Hazman Baharum. Jadi jemputlah datang beramai-ramai, insya-Allah. Persembahan audisi juga ada di sana. Okey. Yang kedua, politik. Dari sudut politik, Nabi SAW ini kita perlu jelas, ini kita perlu jelas bahawa Nabi SAW untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan. Lepas ni saya akan pencikan lagi. Sekarang ni dapatkan dulu macam mana perubahan yang Nabi bawa ini. Untuk mengubah masyarakat secara mendalam. Semua orang tahu Nabi mempersatukan antara puak. Semua orang tahu Nabi menjadi ketua di Madinah. Semua orang tahu Nabi ini, Nabi itu, Nabi itu. Tetapi tak semua orang yang mahu mengambil pengajaran. Sekarang kita melihat apa yang Nabi buat. Ekonomi Nabi mengajar sahabat supaya duit yang digunakan itu diinfakkan ke jalan Allah dan sebagainya. Itu kapitalis-kapitalis yang hebat seperti Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan telah membuktikan. Dari sudut politik, Nabi SAW sendiri yang telah menjadi ketua negara. Kenapa perlu Nabi menjadi ketua negara? Sebab di situ Nabi mahu menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Kalau cuba saudara semua bayangkan. Anda semua ada satu robot. Katakanlah Wan Husni berjaya cipta satu robot pada masa depan. Robot ini kehebatan dia, dengar. Robot ini kehebatan dia ialah boleh berfikir sendiri dan boleh bercakap atas pemikiran dia sendiri. Contohnya kalau saya cakap dekat robot tu, "Oi robot, hang ni teruk ah." Lepas tu dia balas balik, "Oi, hang kata aku teruk, hang tu lagi ah mangkuk ayun ah." Contoh kan. Saya kutuk robot tu boleh kutuk saya balik lah. Maknanya ciri-cirinya sama dengan manusia robot ini. Okey? Jadi katakan setiap daripada kita ada robot ini. Cuba bayangkan. Kemudian saya beritahu kepada robot ini, robot, kita ni kena berakhlak dengan akhlak baik. Kita ni kena jadi orang baik dan sebagainya. Okey, sekarang cuba bayangkan dengan keadaan yang telah saya sebut tadi, kita ada dua keadaan. Pecahkan kepada dua keadaan. Keadaan pertama, robot itu memang tak ada switch untuk off. Robot itu kita cakap dekat dia, kita on dia, memang sampai kiamat dia on. Dan yang kedua, keadaan yang kedua, kita on tapi kita ada switch untuk off. Okey. Saudara semua, yang mana satu saudara nak? Yang ada switch. Perempuan kata yang ada switch. Lelaki? Yang boleh ditayak off. Yang mana? Mana pria-pria Manchester? Yang lagi? Nak yang mana satu? Dua-dua? Tak boleh, satu ya. Pilih satu ya. Tak boleh poligami. Pilih satu ya. At least perempuan yang sebut lah macam tu. Satu ya? Tak ada switch. Yang tak ada switch. Fikir semula. Okey, tak apa. Okey, jadi kita menyuruh robot tersebut untuk berkelakuan baik. Tetapi kita tidak ada kuasa untuk menghalang robot tersebut daripada melakukan perkara-perkara jahat. Jadi apa guna apa yang telah kita ajarkan kepada robot tersebut? Dan di sinilah kita dapat lihat mengapa Nabi SAW sendiri telah bertindak untuk telah bertindak melobi puak-puak, telah bertindak membuat perjanjian, telah bertindak macam-macam tindakan Nabi untuk memperoleh kuasa pemerintahan. Dan dari situ Nabi SAW dapat tunjukkan keadilan Islam itu sendiri. Kita sebut pasal keadilan Islam. Islam ini adil untuk semua bla 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 bla. Kemudian kita tak dapat nak menunjukkan di mana keadilan Islam. Sangat sesuatu yang sangat poyo untuk dicakapkan. Jadi dan di situ Nabi berjaya terapkan nilai-nilai Islam dalam politik itu sendiri. Dapat? Jelas? Jelas? Siapa tak jelas boleh bangkitkan waktu sesi soal jawab nanti. Saya mahu soalan yang dahsyat yang sampai saya tak boleh jawab. Okey. Yang terakhir, sosial. Dari sudut sosial, Nabi SAW daripada kalau siapa yang hadir di Mari Mengaji Istimewa Maxis baru ni, yang Abang Khalis cakap
baru-baru ni, masyarakat Arab jahiliah daripada membunuh anak dengan tak rasa apa-apa, sampailah Nabi bawa satu transformasi untuk mengubah masyarakat Arab daripada membunuh anak tak rasa apa-apa sampailah nak bunuh binatang pun dengan cara yang menyakitkan. Masyarakat Arab ini berubah, memusing 360 darjah pemikiran masyarakat Arab pada waktu itu. Oh, sorry. Kotak 80. Kotak 80. Okay. Allah, sorry. Orang ekonomi tak belajar darjah-darjah lagi. Okey. Okey, itu yang ketiga. Daripada seperti mana yang saya telah terangkan dalam sejarah masyarakat Arab seperti tadi, sampailah kepada apa yang Nabi berjaya ubah dalam masyarakat Arab itu sendiri. Kerana Nabi ada elemen-elemen ini semua dilakukan secara serentak. Nabi ada apa yang Nabi ajar kepada keluarga, apa yang Nabi ajar kepada sahabat, apa yang Nabi ajar. Nabi ajar kepada sahabat bahawa tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga kamu menyayangi saudara kamu seperti mana kamu sayang diri kamu sendiri. Itu yang Nabi ajar kepada sahabat dan orang-orang yang ada di situ. Dan itu meresap ke jiwa. Selain itu, Nabi SAW juga bertindak sebagai ahli politik yang hebat dan licik. Kalau kita gunakan daripada positive sense lah perkataan licik tu. Kenapa licik? Sebab apa yang Nabi SAW rancangkan semasa menjadi seorang pemimpin di Madinah, menjadi pemimpin negara Madinah, strategi-strategi yang Nabi rancang, mengambil daripada strategi negara lain, mengambil daripada strategi yang mana yang boleh digunakan untuk kebaikan Islam itu sendiri. Dan dari situ kita dapat belajar bahawa Nabi SAW ini seorang yang melakukan segala benda ini dalam satu masa yang sama. Nabi tidak fokus kepada mendidik sahabat-sahabat dengan nilai-nilai yang baik sahaja. Nabi juga fokus kepada apa yang boleh kita buat sebagai orang yang mempunyai kuasa pemerintahan. Itu benda-benda yang Nabi buat secara serentak. Boleh faham? Yang seterusnya, kemajuan intelek. Kalau tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran, maka kita tidak akan mengecapi kehebatan ilmu-ilmu yang ada pada hari ini. Yang tadi boleh dapat tak? Boleh dapat? Siapa yang tak boleh dapat angkat tangan? Boleh dapat? Boleh? Okey, saya takut berat sangat lah. Okey. Okey, kemajuan intelek, apa yang telah dibawa oleh Islam itu sendiri. Bila Islam menyebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' dalam bahasa Arab ini bukan bermaksud membaca per se, membaca secara literal, tetapi secara konseptual. Iqra' ini macam debat. Secara konseptual, Iqra' ini merujuk kepada satu proses pengkajian dan penyelidikan, bukan sekadar membaca. Dia mungkin boleh rujuk apa yang telah ditulis oleh Prof. Naqib Al-Atas lah. Dia banyak membicarakan tentang semantik dalam Al-Quran dan Sunnah dan apa kaitan dengan perkembangan ilmu daripada para ulama silam sampailah ke hari ini. Okey. Jadi, kemajuan intelek ini, kalau tidak ada para sahabat yang telah bertindak menjadi orang-orang yang objektif mengumpulkan hadis, bertindak ulum hadis. Kalau saudara semua dengar kuliah daripada Ustaz Abdul, kuliah online yang beberapa bulan yang lepas, kalau kita tengok bagaimana satu hadis itu dikumpulkan, semua itu merupakan asas kepada kajian saintifik dan juga kajian sains sosial yang objektif. Kalaulah satu hadis itu didapati ada masalah dari sudut sanad dan dari sudut matan, tak kisahlah hadis itu cakap benda baik pasal Nabi macam mana sekalipun, kalau hadis itu ada masalah di sudut sanad dan matan, secara tak malunya akan di-reject. Ini yang kita sebut sebagai objectivity of knowledge. Okey. Terima kasih kepada Tuan menjaga masa. Okey. Jadi kemajuan intelek ini yang dibawa oleh Islam. Berapa dah ni? 750. Okey. Okey, yang seterusnya daripada bahasa dan sastra. Dalam Al-Quran, kita sendiri melihat kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia dapat merasai betapa indahnya bahasa Al-Quran tersebut. Dia dapat merasai betapa indahnya konsep-konsep yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Cuba kita tengok sastra. Kalau dalam sastra Melayu, perkataan budi itu dirujuk kepada
Budiman. Perkataan budi dirujuk kepada sebenarnya akal budi orang Melayu itu sendiri. Di sini padi, di sana padi. Itulah namanya sawah dan pendak. Di sini budi, di sana budi, barulah sempurna bernama orang. Jadi ini pantun yang sangat popular dalam, kalau saudara boleh rujuk kumpulan pantun Melayu, Kurit Kundi Merah Saga, keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam kamus dewan dia punya terbaik. Okey. Jadi contohnya perkataan budi. Kemudian contoh yang lain saya dah sebut tadi, perkataan iqra. Mengkayakan bahasa itu sendiri adalah apa yang dibawa oleh Islam. Kenapa bahasa ini penting? Kadang-kadang ada orang yang belajar sains ni, terutamanya orang belajar sains lah. Saya tak belajar sains. Dia melihat bahasa sebagai satu benda yang tak penting. Tapi sebenarnya dengan kalau satu bahasa itu mati, segala benda yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang bercakap dalam bahasa tersebut akan turut mati. Kenapa? Ada benda yang sangat eksklusif kepada masyarakat tersebut yang hanya boleh diterangkan dengan budaya, dengan bahasa itu sahaja. Sebagai contoh, saya bagi perkataan beranda. Beranda atau beranda? Kalau balik kampung yang kat tepi rumah tu kan, dalam bahasa Inggeris apa benda? Veranda. Veranda. Kenapa bahasa Inggeris ambil terus daripada perkataan beranda kepada veranda? Sebab dalam budaya masyarakat Inggeris tidak ada benda yang sedemikian rupa. Sebab itu, kalau matinya satu bahasa, maka budaya tersebut yang dibawa bersama bahasa itu akan turut mati. Okey, jelas eh? Jadi setailah JKLN. Okey, seterusnya pengajaran yang dapat kita ambil daripada apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi, sesungguhnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Contoh ikutan yang baik bagi orang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan hari akhirat. Saudara semua, kita kena faham perkataan uswah. Uswah ini bukannya qudwah. Qudwah merujuk kepada ikutan dari sudut kepimpinan, dari sudut karisma. Tapi uswah merujuk kepada ikutan dari semua aspek. Daripada private sphere sampailah kepada public sphere. Jadi, masa semakin suntuk, saya akan ambil huraian sedikit saja. Kemudian, akhlak. Nabi SAW ajar kita bahawa mahu berakhlak dengan orang, maka mahu berakhlak dengan orang, tak kisahlah dia itu kawan ataupun lawan ataupun musuh, seteru dan sebagainya, maka berakhlaklah dengan baik. Ini yang ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Dan juga teori sosial yang lain, seperti mana Confucius pernah menyebut tentang satu konsep yang dinamakan Ren. Kalau saya boleh tulis Ren ni, tulisan dia macam ni. Inilah dia, apa yang disebut oleh Confucius sebagai Ren, sebagai satu nilai yang tertinggi yang boleh dicapai oleh seorang manusia, iaitu Ren ni, kalau dari sudut bahasa, ini komponen ini ialah orang, ini ialah dua. Dua orang di sini bermaksud hubungan antara orang, hubungan antara manusia yang baik. Jadi Ren, kalau dalam terminologi Confucius waktu itu, Ren itu merujuk kepada hubungan antara manusia yang baik, akhlak yang baik. Itu nilai tertinggi yang boleh dicapai oleh seorang manusia, kata Confucius. Dalam bukunya ada Analects dan juga Spring and Autumn Annals. Okey. Seterusnya kesungguhan. Nabi menunjukkan kesungguhan sebagaimana dia juga seorang manusia, walaupun dia Nabi yang ada banyak mukjizat, ada banyak Allah Subhanahu Wa Taala janji nak tolong on the spot. Tapi Nabi menunjukkan kepada kita bahawa sebagai seorang manusia, aku juga kena berusaha supaya umat aku akan kenang aku. Nabi tak sebutlah macam tu, tapi dari sudut konsep itu kita boleh ambil bahawa Nabi SAW sejak baginda melafazkan bahawa satu hari nanti la tuftahanna Konstantiniyah, Konstantinopel itu akan ditawan oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Apa yang para sahabat buat? Adakah mereka goyang kaki? Tidak sama sekali. Tuhan yang lebih tua. Jadi tidak sama sekali, sahabat-sahabat sekalian. Apa yang Nabi SAW tunjukkan di sini bahawa sebagai manusia yang hidup di atas dunia, perlulah mengikut apa yang diperlukan untuk kita berjaya di dunia. Kerana Nabi itu juga seorang manusia, dan untuk mencapai kejayaan dunia juga dia perlu berusaha seperti seorang manusia. Okey.
Kemudian cita-cita yang boleh kita bawakan sebagai individu. Maka Nabi SAW sendiri telah menyebut bahawa inni bu'aitu liutim mimal akhlak. Aku ini, kata Nabi, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Seperti mana yang telah saya sebut tentang konsep ren tadi dan sebagainya, maka individu kita sendiri, terima kasih kerana beritahu masa dah tamat. Individu ini kita berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Dari situ kita dapat mencontohi apa yang telah Nabi bawakan. Masyarakat, hadis yang telah saya sebutkan sebentar tadi, bahawa kamu tidak sempurna iman kalau kamu tak sayang kepada saudara kamu macam mana kamu sayang dari kamu. Jadi semangat perkauman Nabi berjaya leburkan, walaupun ada banyak puak waktu itu yang kelihatan mustahil untuk disatukan, tetapi Nabi berjaya menyatukan mereka. Kenapa? Kerana ada rasa cinta dalam diri, dalam jiwa. Kemudian negara dan dunia. Saya dah sebut tadi dan juga pada bikos yang lalu, Nabi SAW memerlukan kuasa pemerintahan untuk menonjolkan hebatnya Islam itu memerintah, hebatnya Islam menjalankan sistem politik, pendidikan dan sebagainya. Kalau tidak ada kuasa, kita tidak akan mampu menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Maka untuk menutup apa yang telah saya sampaikan pada hari ini, kita perlu baca, belajar dan berfikir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 2, insaflah, ambil pengajaran wahai orang-orang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Maka daripada apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi, maka tamatlah penyampaian saya pada hari ini. Kalau ada saya difahamkan oleh saudari Umi bahawa kita book sampai 8.30. Sekarang berapa? 8 tepat. Okey, saya buka kepada soalan sampai 8 suku lah kita bersurat. 8 suku atau 8.20 macam itulah. Okey, saya buka kepada soalan. Seperti mana yang saya kata tadi, kalau boleh soalan yang dahsyat-dahsyat yang saya tak boleh jawab. Okey, silakan. Ada soalan? Ada ke tak ada? Tak ada? Sila. Uish.